Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 20 ingin membentangkan hasil kerja kami yang bertajuk bentuk-bentuk rasuah dan faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. First, pengenalan. Rasuah membawa maksud pemberian untuk menyogok dan menyuap seseorang dengan wang dan bentuk-bentuk rasuah yang lain. Di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah pada tahun 2009, rasuah terdiri daripada wang, hadiah, bonus, perkhidmatan jawatan, upah, pinjaman dan diskaun. Selain daripada itu, tajuk kami juga banyak membincangkan faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Salam sejahtera, nama saya Celi Ong Wan Chin. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu bentuk rasuah. Bentuk rasuah yang pertama adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian yang ikhlas atas sebab penghargaan kepada seseorang ataupun dengan tujuan untuk menunaikan hajatnya. Pemberian hadiah juga berlaku sempena musim perayaan seperti Hari Jadi, Hari Ibu dan Bapa, Hari Kanak-kanak, Hari Natal, dan sebagainya. Namun begitu, kegiatan memberi hadiah dengan niat rasuah kerap berlaku dalam kalangan penjawat awam yang bekerja dalam agensi penguat kuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai syarikat melakukan kegiatan rasuah seperti menyuap penjawat awam untuk mengelak daripada dikenakan tindakan demi menjaga nama baik dan reputasi perniagaan mereka. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2009 menyatakan bahawa memberi dan menerima hadiah adalah salah di sisi undang-undang negara. Hai, saya Nur Ain Syuhada dan saya akan membentangkan bentuk rasuah yang seterusnya, yaitu dalam jawatan. Menurut dalam slide, Kamus Dewan dan Bahasa, jawatan merupakan sebuah kedudukan dalam sebuah pekerjaan yang menentukan tugas individu dalam sesebuah syarikat. Lebih umumnya, jawatan ni ialah posisi kita dalam sesuatu pekerjaan ataupun kedudukan kita yang kita pegang di tempat pekerjaan. Kita akan membincangkan bagaimana rasuah berlaku dalam jawatan dan apa yang mempengaruhi rasuah dalam jawatan. Biasanya, individu yang sering terlibat pada rasuah ini adalah orang yang tidak bersyukur dan juga orang yang sentiasa bersikap tamak dan ingin mempunyai keinginan di dalam diri untuk memegang jawatan yang tinggi dalam sesebuah syarikat. Oleh itu, mereka melakukan dan mengambil rasuah dalam bentuk wang, dalam bentuk hadiah, dan berbagai bentuk yang lain. Orang yang selalunya menerima rasuah ialah pekerja. Pekerja ni dia selalunya menerima rasuah daripada klien, daripada majikan untuk mereka macam meluluskan sesuatu projek ataupun mereka ni untuk melaksanakan projek dengan lebih mudah. Tapi itu untuk orang yang menerima rasuah. Tapi kalau orang yang memberi rasuah biasanya ialah majikan. Majikan ni dia memberi rasuah kepada pekerja untuk membantu dia menyiapkan projek. Dengan itu dia akan memberi habuan seperti hadiah ataupun kewangan atau lebih kepada memberi posisi dan jawatan yang tinggi kepada pekerja yang dia inginkan. Oke, sekian daripada saya. Kita pergi ke tajuk seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rahima binti Raja Ali akan meneruskan tentang bentuk-bentuk rasuah, iaitu wang. Rasuah terdapat dalam bentuk wang tunai. Bentuk rasuah ini merupakan bentuk pemberian yang sering dilihat dan diketahui umum. Keuangan ditafsirkan sebagai proses mengambil wang haram daripada individu atau pihak secara tidak sah dalam sisi undang-undang daripada criminal profit. Isu rasuah melibatkan penjawat awam meningkat dengan mendadak sehingga membimbangkan rakyat di Malaysia. Sebagai contoh, menurut laporan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada tahun 2016 telah mencatatkan rekod sebanyak 665 kertas siasatan telah dibuka yang melibatkan rasuah dalam kalangan penjawat awam dan 548 ditahan atas kesalahan rasuah wang tunai. Laporan statistik ini amat membimbangkan kerana risiko tinggi berlakunya penyebaran rasuah dalam kalangan orang awam dan sektor awam. Pemberian rasuah amat sukar untuk dihapuskan kerana rancangan rasuah mereka sukar untuk dijangka. Hal ini demikian kerana kebiasaan individu yang memberi rasuah kepada penjawat awam terdiri daripada individu yang berpengaruh dan berpangkat tinggi. Individu ini akan mencari mangsa dan sasaran mudah dalam kalangan penjawat awam yang berpangkat rendah sebagai penerima rasuah. Sekian, itu sahaja dari saya. Bentuk-bentuk rasuah iaitu wang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Syuhada binti Ramzah akan membentangkan tentang faktor-faktor berlakunya gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam. Antara faktor yang utama ialah sikap materialistik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, materialistik adalah berkaitan dengan kebendaan, iaitu bersifat kebendaan dan mengutamakan atau mementingkan kebendaan. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah penjawat awam terpengaruh dengan gaya hidup mewah, walaupun sebenarnya di luar kemampuan hidup mereka. Oleh itu, segelintir penjawat awam mudah untuk dirasuah oleh pihak lain ekoran daripada sikap mereka yang sedemikian. Tambahan pula, sikap materialistik ini telah membuat mereka berfikir bahawa mereka akan dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat jika mempunyai banyak harta benda dan memiliki kehidupan yang serba mewah. Segelintir penjawat awam yang sanggup berbuat apa sahaja demi memuaskan nafsu mereka meskipun perkara tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang negara. Umum mengetahui bahawa menerima rasuah merupakan salah satu cara yang amat mudah untuk mendapatkan wang dengan nilai yang banyak dalam sekelip mata. Oleh itu, individu yang mempunyai sikap materialistik atau suka akan kebendaan ini akan menyebabkan mereka mudah terjerumus dengan gejala ini. Perbuatan menerima rasuah ini agak tidak asing lagi dalam kalangan penjawat awam, kerana mereka merupakan salah satu pihak yang penting dalam segala urusan. Sebagai contoh, seorang penjawat awam yang bertanggungjawab untuk meluluskan lesen perniagaan hanya perlu meluluskan permohonan lesen perniagaan individu yang memberi rasuah tersebut tanpa mengikut sebarang prosedur yang telah ditetapkan demi memperoleh wang dengan mudah. Hal ini telah membuktikan bahawa birokrasi yang diamalkan oleh pelbagai pihak menyebabkan masyarakat sanggup mengambil jalan yang mudah, iaitu dengan memberi rasuah agar sesuatu masalah dapat diselesaikan tanpa perlu menunggu proses yang lama. Tambahan lagi, kebanyakan orang yang menerima rasuah ini dapat hidup dalam kemewahan tanpa berhutang dengan pihak bank ataupun ahli. Faktor seterusnya adalah gaji yang rendah. Gaji yang rendah merupakan salah satu faktor berlakunya gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam. Berdasarkan kajian KUA 1995, gaji merupakan faktor utama yang menyumbang kepada aktiviti rasuah. Gaji yang rendah menyebabkan pekerja-pekerja di sektor awam menjerumuskan diri mereka ke lubang rasuah. Seterusnya, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, iaitu KUAPEX, turut menyatakan bahawa isu gaji rendah dalam kalangan penjawat awam menjadi punca berlakunya rasuah. Umum mengetahui bahawa gaji yang rendah merupakan salah satu pembangkit kepada individu tersebut untuk menerima rasuah bagi meningkatkan lagi pendapatannya. Tambahan pula, keadaan ekonomi yang kurang menentu dan kos sara hidup masa kini lebih tinggi dan mencabar sedikit sebanyak memberikan tekanan kewangan kepada semua pihak. Buktinya, menurut Sinar Harian, Malaysia mengalami kenaikan kadar dasar semalam OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Hal ini telah menyebabkan rakyat mengalami tekanan inflasi yang semakin meningkat di negara ini. Penjawat awam yang bergaji rendah pula tidak mampu untuk menampung kos sara hidup disebabkan peningkatan harga barang, komitmen ansyuran dan keinginan untuk menjalani gaya hidup turut menjadi penggalak bagi melakukan kesalahan tersebut.
Tak dalam pada itu, penjawat awam yang kurang berkemampuan dan mengalami tekanan kewangan turut menyebabkan mereka mencari alternatif lain yang mudah, iaitu dengan melakukan rasuah untuk mencari pendapatan lebih bagi menampung perbelanjaan mereka. Terdapat juga sesetengah penjawat awam yang terlibat dengan gejala ini adalah disebabkan mereka tidak pernah dinaikkan pangkat oleh pihak atasan walaupun mereka telah melakukan kerja yang dipertanggungjawabkan. Mereka merasakan bahawa gaji yang diterima adalah tidak setimpal dengan kerja yang telah mereka lakukan. Selamat sejahtera kepada Dr. Saiful Azri. Saya Charlene Layusan, nomor matriks BB22110474, akan membentangkan bahagian saya, yaitu faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Tahap integriti yang rendah turut merupakan salah satu faktor yang mendorong berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, berpegang pada prinsip, boleh dipercayai dan tidak mudah dipengaruhi. Hal ini bermakna integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika, dan undang-undang serta keselarasan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Tahap integriti yang rendah dalam kalangan pegawai perkhidmatan awam juga disebabkan oleh kurangnya penghayatan agama dan pendidikan moral. Tambahan pula, kemerosotan nilai murni dalam diri penjawat awam turut menyebabkan individu tersebut sanggup mencemarkan integriti diri demi mencapai kemauan diri dan mengejar kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajazia binti Ganti, nomor metrik DE22110543. Saya akan membentangkan faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Seterusnya, gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam juga berlaku disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini dikatakan demikian kerana undang-undang yang dikenakan kepada pelaku rasuah tidak berat dan penguatkuasaan undang-undang tidak begitu ketat dalam sistem perundangan negara kita. Bukan itu saja, terdapat sesetengah anggota penguatkuasaan yang memberi ruang dan peluang kepada pihak-pihak berkepentingan untuk terjebak dalam rasuah. Malahan segelintir anggota penguatkuasaan turut tidak komited untuk membenteras rasuah dalam kalangan penjawat awam, dan ini telah menyumbang kepada penularan gejala rasuah dalam negara kita. Jelaslah bahawa penguatkuasaan undang-undang yang lemah menjadi penggalak kepada kewujudan masalah rasuah yang semakin meningkat di negara kita. Yaitu kesimpulannya, rasuah bukan sahaja pembuka ruang untuk menzalimi pihak lain, malah turut berupaya menghilangkan keyakinan rakyat terhadap pihak yang berautoriti. Seterusnya, pihak kerajaan memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkukuhkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan negara bebas daripada amalan rasuah. Ini adalah rujukan yang kami gunakan dalam kerja kursus kami. Seterusnya, ini adalah lampiran kami. Sekian, ini sahaja pembentangan kami mengenai jenis-jenis rasuah dan faktor-faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Sekian, terima kasih.